Kotak Anggrek. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Ahli Dewan atas peluang kepada saya untuk menyertai sesi perbahasan pada petang ini. Pertama, saya rakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Diron dan Datuk Haris atas pelantikan kedua-duanya baru-baru ini sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri yang baru. Selamat menjalankan tugas dan berkhidmat yang terbaik untuk negeri Selangor. Sebagai mukadimah, sekali lagi saya ucapkan juga tahniah kepada pihak Kerajaan Negeri atas komitmen yang cukup serius dalam mengawal penularan wabak COVID-19 serta ikhtiar kerajaan dalam memulihkan ekonomi negeri. Inisiatif bantuan sempena yang seumpama yang dilakukan oleh kita pada tahun ini dan tahun lepas menerusi pakej kita Selangor, pada saya perlu diteruskan dengan mengenal pasti kumpulan-kumpulan SASA secara lebih efektif. Dan saya juga suka mencadangkan sebagai tanda sokongan kepada usaha kerajaan ini yang menerusi PEBT dalam membantu kelompok peniaga kecil dan penjaja menerusi pemberian lesen sementara. Dan saya juga harap syarikat-syarikat milik kerajaan negeri seperti PKNS, yang mana kalau dalam kawasan saya ini ada kompleks PKNS di Shah Alam. Ia diuruskan oleh PREC, PKNS Real Estate Corporation, yang mana setiap daripada tahun lepas saya terima banyak pandangan daripada para peniaga dan juga penjaja di sana tentang kesempitan, kekangan mereka untuk menjelaskan bayaran sewa premis-premis di kompleks PKNS. Baru-baru ni saya terima aduan ataupun maklumat ada yang dah nak tutup kedai. Sebab dia tidak ada sales, dia tidak boleh bayar sewa dan ada tunggakan beberapa bulan. Tapi dia maklumkan PREC minta dijelaskan juga sewa tersebut. Jadi mungkin di pihak kerajaan negeri sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kita cuba bantu untuk sekurang-kurangnya berikan pengecualian bayaran sewa kepada peniaga-peniaga di kompleks PKNS ini. Sekurang-kurangnya beri mereka ruang dan masa untuk kembali pulih. Sebab sekarang ni kita semua sedia maklum, operasi sektor-sektor perniagaan ini cukup terjejas. Jadi ada premis yang telah beroperasi sejak tahun 80-an diminta tutup. Jadi ini sesuatu yang bagi saya agak mengesankan dan saya kira kita sebagai pembuat dasar dalam Dewan ini perlu ambil peduli dan juga zahirkan dokongan dan juga keprihatinan kita kepada mereka. Saya juga ingin menyentuh sedikit tentang ucapan Ketua Pembangkang semalam tentang lesen penjaja. Untuk makluman Yang Berhormat Ketua Pembangkang di negeri Selangor ni, sejak 2016 fee lesen telah kita hapuskan. Kalau maklumat saya betul betul. Sejak 2016 lagi kita tidak mengenakan charge fee lesen kepada penjaja-penjaja kita. Dan saya kira di negeri Selangor ini antara salah satu negeri yang memberikan ruang dan peluang. Macam tadi saya dengar perbahasan daripada Balakom maklumkan juga tentang peniaga tanpa lesen ini. Tapi saya difahamkan kita telah berikan mereka lesen sementara sebanyak yang boleh sepanjang tempoh PKP ini. Maksudnya lesen sementara. Dia bukan dan tidak dikenakan charge. Ini dimaklumkan oleh YBS kepada saya tadi, dan saya rasa kita tidak perlu berlaku adil macam Ketua Pembangkang kata kita kurangkan politik. Fakta tetap fakta. Fakta membuktikan bahawa kerajaan negeri Selangor tegas dan konsisten membantu peniaga-peniaga dan penjaja-penjaja kecil di seluruh negeri. Seterusnya saya ingin sentuh tentang titah tuanku berkenaan dengan budaya rasuah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan di negeri Selangor. Seharusnya kita semua sebagai ahli yang berhormat mengambil serius titah tuanku ini, dan pada saya gejala rasuah ini, budaya rasuah ini bukan hanya kita perlu tumpukan kepada penjawat awam semata-mata. Orang politik pun ada yang ambil rasuah. Pekerja-pekerja swasta pun ada yang ambil rasuah. Jadi kalau di Selangor ni, saya minta kalau boleh pihak kerajaan melalui pihak berkuasa turun juga buat siasatan kepada GLC negeri ini. Macam tadi Jeram ada bangkitkan, mungkin dia nak bagi mesej begitu, tapi dia punya pusing tu dah terlalu jauh. Bagi saya, kita kena fokus kalau bercakap soal rasuah ini bukan hanya pegawai kerajaan, tetapi pekerja swasta, bahkan di dalam JLC pun kita kena tengok. Kena tengok semula.
audit kena bentang. Saya sebagai anggota PAC bersama Yang Amat Ketua Pembangkang, kita boleh panggil dan kita boleh dengar, kita boleh study perjalanan-perjalanan syarikat kerajaan negeri, boleh tengok dia punya laporan tahunan, tetapi kita tidak ada kuasa untuk kuat kuasa untuk ambil langkah seterusnya. Jadi tindakan. Jadi di sini saya harap sebagaimana yang Jeram cakap tadi, kita jangan buat jawatan kuasa bincang tetapi tidak ada tindakan susulan. Ini yang mungkin dia cuba bangkitkan tadi, tapi dia dah banyak sentuh yang lain-lain. Seterusnya, berkenaan dengan agenda hijau, saya setuju dengan hujah daripada Yang Berhormat Banting tadi. Cadangan beliau supaya kerajaan negeri mewartakan hutan-hutan simpan ini bukan 30% dalam konteks keseluruhan negeri, tetapi setiap daerah. Maksudnya kalau kita boleh bergerak ke arah dasar yang mana di setiap daerah, 9 daerah di negeri Selangor ini, kita cuba peruntukkan peratusan tertentu, barangkali 20-30%, diwartakan kawasan hutan simpan. Sebab bagi saya di Selangor ni, khususnya di kawasan saya di Shah Alam, mungkin tuan-tuan semua ada yang maklum, kalau di Shah Alam ni kita ada taman botani, kita ada kawasan yang disebut sebagai Hutan Rimba Komuniti Shah Alam, SACF. Tapi dia viral sekarang ni, orang pergi Tasik Cermin. Saya ingat Datuk Pegawai Kewangan pun ada pergi Tasik Cermin. Ini antara tarikan di negeri Selangor, di Shah Alam. Tetapi saya difahamkan kawasan tanah di sekitar kawasan tersebut bukan lagi berstatus hutan simpan. Dia dah jadi kawasan milik persendirian. Jadi mungkin pihak kerajaan negeri boleh study semula, kaji balik kalau sekiranya kita boleh wujudkan ataupun kekalkan beberapa kawasan tertentu di Shah Alam ini sebagai kawasan rekreasi, sebagai kawasan riadah. Macam sekarang ini budaya orang muda ataupun kegiatan-kegiatan rekreasi ini lebih kepada hiking, trekking, dan kita sebenarnya bertuah di Selangor kerana kita ada bentuk muka bumi yang cantik untuk aktiviti-aktiviti ini. Saya juga nak tarik sedikit perhatian tentang isu masyarakat orang asli di dalam kawasan saya. Dia terletak di kawasan Kampung Air Kuning, berdekatan dengan Bukit Bandaraya. Baru-baru ini saya telah turun bersama dengan pegawai daerah Petaling, wakil daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli dan juga Jabatan Perhutanan. Kalau tuan-tuan semua ahli yang berhormat sedia maklum, sebelum ini ada tular di dalam akhbar tempatan tentang sebuah rumah yang cukup daif dalam kawasan hutan di Taman Botani itu. Kalau saya pergi tengok itu hari, 3 orang anak kecil, rumah dia tu kalau kita pergi tengok tak serupa rumah dah. Jadi bila saya turun ke situ dengan pegawai daerah, isunya sekarang ini bukan tidak ada rumah. Rumah telah disediakan dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 2001 di antara syarikat lebar daun dengan masyarakat orang asli di kawasan Kampung Air Kuning, iaitu waktu itu saya difahamkan ada rancangan untuk menempatkan semula masyarakat orang asli ini di sebuah kawasan perumahan yang tersusun, yang baik. Kalau di Bukit Bandaraya itu ada kalau kita pergi, ada kawasan perumahan yang memang dah diduduki oleh masyarakat orang asli, kawasan rumah teres. Cuma sekarang ini ada 53 lagi keluarga yang sejak daripada tahun 2001 dijanjikan unit kediaman, tetapi sehingga hari ini masih belum dapat unit kediaman tersebut. Jadi mereka terpaksa tinggal di dalam hutan dalam keadaan yang serba daif. Air pun kena tarik daripada telaga, elektrik pun kena pakai genset. Jadi saya fikir sesuatu yang agak mengecewakan lah kalau kita sebagai sebuah kerajaan negeri masih belum berupaya menyelesaikan masalah yang telah diwariskan oleh pentadbiran terdahulu. Kita boleh terus menuding jari kalau kita nak salahkan ini zaman Barisan Nasional sebab dia 2001. Tetapi telah 20 tahun berlalu dan telah 3 penggal kita telah mentadbir di negeri Selangor. Saya harap pihak kerajaan negeri boleh melihat isu ini secara lebih serius dan membantu untuk mencari penyelesaian.
kerana isu ini telah lama, telah lebih 20 tahun, hampir 20 tahun, dan 53 keluarga ini termasuk Encik Roslan ini, isterinya waktu 20 tahun lepas belia, waktu tu muda lagi, dijanjikan rumah, tapi sekarang anak dah 3 dah, rumah tak dapat lagi dan masih lagi tinggal di dalam hutan. Jadi saya harap kita sebagai sebuah kerajaan negeri bantulah masyarakat orang asli ini, kerana mereka ini kalau nak sebut daripada segi keciciran, saya rasa di Selangor ni tahap kondisi orang-orang asli di tahap yang agak baik, tetapi mungkin kita boleh perbaiki dan tumpukan kepada penempatan semula mereka yang masih lagi menetap di dalam hutan ini. Dan seterusnya, saya juga ingin menarik perhatian Dewan, memandangkan kita sekarang ni bercakap dalam konteks politik bipartisan, politik yang lebih inklusif, yang lebih dinamik. Baru-baru ini dalam titah Tuanku pun disebut supaya kita mengenepikan perbezaan politik. Kita fokus, kita tumpu kepada agenda untuk mengawal COVID, memperbaiki ekonomi. Jadi suka untuk saya cadangkan kepada kerajaan negeri untuk kita menghargai ataupun melayan adun-adun pembangkang ini, berikan mereka peruntukan yang setara dengan adun-adun kita, adun-adun kerajaan ini. Langkah yang sama telah diambil di Perak, langkah yang sama telah diambil di Johor, dan saya harap kita di Selangor boleh tunjukkan bahawa kita sebagai sebuah negeri maju, baik daripada segi ekonomi, daripada segi sosial, kita maju ke depan daripada segi politik, kita beri peruntukan yang setara kepada adun-adun pembangkang, menghormati mandat rakyat yang telah diberikan kepada mereka, supaya kita sama-sama dapat fokus dan tumpu kerja kita untuk kebajikan rakyat. Jadi kita dah kena tolak dah politik kepartian yang keterlaluan ini. Sebab kalau kita tengok di peringkat federal, di peringkat persekutuan, kerajaan Barisan Nasional ke Perikatan Nasional sekarang ni, saya pun tak tahu nak sebut. Perbarisan Nasional. Kerajaan Perbarisan Nasional ini, kita pun tak tahu berapa bulan lagi dia akan bertahan. Dia mungkin lepas ni tukar Perdana Menteri lagi, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab terlalu berpolitik. Parti ini nak rebut kuasa, jatuhkan parti ini. Daripada kerajaan gagal, menjatuhkan kerajaan yang gagal, menaikkan semula kerajaan yang gagal. Inilah dia, kerajaan sekarang. Dan kita di Selangor perlu buktikan, kita tidak terkesan dengan politik yang terlalu ekstrim sebegini. Apa dia? Di Selangor, Alhamdulillah, kita solid bersama-sama dengan kerajaan. Tidak ada sebarang usaha untuk mengganggu-gugat. Sebab kita junjung titah Tuanku, pastikan kestabilan politik di Selangor, tumpu kepada kerja-kerja di kawasan. Dan sekali lagi saya cadangkan, sebagaimana kita mengangkat kedudukan Ketua Pembangkang, peranan beliau sebagai Ketua Pembangkang, sekali lagi saya utarakan benda yang sama, kita setarakan peruntukan untuk adun-adun pembangkang ini, beri mereka ruang untuk buat kerja yang baik, kerana di kawasan mereka pun saya kira banyak yang perlu diperbaiki, dan kita sebagai sebuah kerajaan prihatin perlu amalkan politik bipartisan ini dengan lebih baik dan lebih cemerlang, insya-Allah. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih. Saya menyokong usul titah ke bawah Duli Amang oleh Tuanku Sultan Selangor. Terima kasih.